Kerajaan telah memperkenalkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional atau lebih dikenali sebagai TVET dalam memenuhi keperluan industri yang memerlukan tenaga kerja yang cekap, khususnya bidang teknikal dan kemahiran. Objektif TVET adalah untuk mempersiap modal insan negara agar mempunyai ilmu serta kemahiran yang diperlukan dalam pasaran tenaga kerja bagi memastikan ia selari dengan misi Malaysia menuju negara maju. Secara umumnya, terdapat dua laluan untuk memasuki bidang TVET, iaitu menerusi Sijil Pelajaran Malaysia SPM atau Pentaksiran Tingkatan 3 PT3. Lepasan SPM berpeluang untuk melanjutkan pelajaran sama ada dalam bidang sijil ataupun diploma dalam program TVET yang berkemahiran tinggi. Selain itu, bagi pelajar yang kurang kecenderungan dalam akademik dan remaja di luar sistem pendidikan, terdapat juga program khas sijil dan sistem latihan dual nasional atau lebih dikenali sebagai SLDN. Kini, kerajaan menyeru pihak industri untuk melihat imej TVET sebagai bidang profesional dan pekerjanya perlu ditawar kaji setimpal kelayakan serta kemahiran mereka. Jika perkara ini dapat dicapai, pendidikan TVET bakal menjadi pilihan golongan belia melanjutkan pelajaran sekaligus menangkis tanggapan negatif mengenai bidang ini. Antara kursus yang ditawarkan seperti Diploma Reka Bentuk Fashion dan Pakaian menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam industri fashion. Pelajar juga perlu mempunyai bakat, aspirasi dan kebolehan yang boleh digunakan dalam kebolehpasaran industri. Kursus lain seperti rekaan perabot pula menawarkan peluang pekerjaan seperti pembantu penyelidik jurutera reka bentuk, pereka bentuk perabot produk industri, pengeluar perabot dan produk, pereka bentuk produk model tergedi, perunding reka bentuk dan usahawan tekno pembuatan perabot. Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai pemerkasaan TVET, kita terus bersama dengan tetamu di studio. Ya, benar sekali. Terima kasih Akmal Aziz untuk perkongsian berkenaan tentang apresiasi seni TVET ataupun TVET ini sebenarnya boleh dimanifestasikan dalam sektor pendidikan kontemporari tanah air. Jadi pengambilan untuk TVET khususnya TVET MARA difahamkan Januari dan juga Julai untuk tahun 2024. Ini merupakan peluang untuk anak-anak muda merebut peluang untuk menyambung pendidikan di peringkat TVET MARA. Dan bersama dengan saya adalah Puan Mazwati Nazri, Ketua Program Reka Bentuk Fashion, Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau, dan juga Encik Rohaizul Yunus, Ketua Program Reka Bentuk Perabot, Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau. Apa khabar? Selamat pagi. Terima kasih bersama kami. KKTM Rembau. Antara program yang ditawarkan ialah fashion, perabot, interior design dan filem, media dan digital. Okey. Mungkin boleh ceritakan sedikit berkenaan kursus-kursus TVET dan juga silibus-silibus TVET yang ditawarkan di KKTM Rembau. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kursus-kursus yang ditawarkan di KKTM Rembau majoritinya memang berasaskan TVET, di mana Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau menawarkan fashion design, diploma in fashion design, diploma in furniture, diploma in interior design, diploma in interior design, furniture, filem dan media digital. Okay. So semuanya 5 kursus lah yang kami tawarkan di KKTM Rembau. Di peringkat diploma? Yes, di peringkat diploma. Okey, ini antara kursus yang ditawarkan KKTM Rembau. Tetapi bila bercakap berkenaan masa depan graduan TVET ini dalam bidang-bidang orang kata kebolehpasaran ini, dahulu mungkin kita mendengar belajar tentang pembuatan perabot ataupun fashion dikatakan tidak mempunyai ruang pekerjaan ataupun tidak boleh menjana pendapatan. Jadi bagaimana perkembangan TVET sekarang untuk memberi ruang pekerjaan dan pendapatan kepada para graduan ini? Okey, baik. Terima kasih dan untuk program Diploma Reka Bentuk Perabot ini sekarang ini kita dah tengok kepada satu pendedahan tentang teknologi sebenarnya. So berbanding dengan kalau kita cakap dulu untuk program perabot ini mungkin orang lebih kepada kerja-kerja manual, dan sekarang ini kita lebih kepada penggunaan teknologi yang mana teknologi itu sangat-sangat membantu untuk kita mendapat pendapatan tinggi. Sebagai contoh
untuk program perabot kita ada buat kerjasama dengan industri yang mana kita ada buat jaminan macam jaminan pekerjaan yang membolehkan student tu untuk mendapat satu certified. Maksud dia dengan certified tu student tu akan mendapat satu amount yang agak tinggi lah untuk selepas daripada training. Right. So untuk komen saya berkaitan dengan beza dulu dengan sekarang ni adalah sangat berbeza lah. Yang mana kalau untuk program perabot ni kita memang melengkapkan student tu dengan satu kemahiran yang membolehkan pelajar-pelajar tu akan suit dengan apa keperluan industri yang ada sekarang. Right? So kalau nak tentukan dari segi gaji tu mungkin ada student yang akan mengikut kepada diploma saja dan ada student yang akan lebih daripada diploma sebabkan ada certified daripada industri yang membolehkan student tu untuk mendapat dia punya apa kita panggil kemahiran yang sedikit lebih daripada pelajar-pelajar lain. So itu berkenaan perabot. Itu perabot. Kalau kita lihat industri perabot juga semakin meluas kerana kita juga dalam pembuatan perabot di peringkat tempatan juga adalah antara pembuat perabot yang boleh dikatakan terbesar di Asia dan juga di dunia. Puan, rekaan fashion ya. Kalau dahulu mungkin disebabkan oleh kekangan dari segi industri itu yang kecil. Kini industri fashion semakin besar. Bukan sahaja fashion kita lihat kepada high fashion, tetapi fashion dari segi ready to wear dan juga untuk industri, tekstil dan sebagainya. Jadi ruang pekerjaan itu sudah semakin meluas. Ya. Jadi bagaimanakah penyesuaian pelajar-pelajar ini dengan ruang yang semakin meluas di dalam sektor ekonomi fashion pada ketika ini? Okey, bagi pandangan saya, kami telah pun buat persediaan kepada semua pelajar fashion dengan kita mengadakan satu sesi talk dengan industri fashion untuk memberi dia orang nampak perkongsian apa yang ada di industri fashion dan apa kelebihan belajar dan apa ilmu-ilmu yang diorang belajar dan boleh dipraktikkan di industri fashion yang ada sekarang lah. Ya. Masa depan untuk pelajar ini dalam industri pembuatan perabot kerana mungkin ada yang skeptikal sedikit. Oh, mengambil jurusan perabot. Jadi ibu bapa pun akan tanya, nak kerja apa nanti? So mungkin dari segi pemahaman masyarakat kita ni dia lebih kepada macam kalau perabot tu macam bertukang. So kalau untuk sekarang ni kita dah lebih kepada profesional yang mana kita kalau macam bertukang tu ialah dia ada still lagi ada yang bertukang, tapi kalau untuk industri perabot ni dia dah sangat besar dan benda tu dah ke arah profesional. Contoh katakan kalau dekat apa yang kita belajar dekat di KKTM Rembau adalah starting pelajar akan didedahkan dengan kita panggil research and development R&D lah. Dan dia akan start dengan kita akan buat some sketching untuk dapatkan dia punya idea based kepada apa yang dia dah buat penyelidikan. So daripada situ kita akan start dengan teknik-teknik untuk macam mana kita nak bangunkan 3D itu daripada idea design yang dia hasilkan based on sketching. Lepas tu kita akan jadikan dia punya technical untuk kita nak dapatkan exactly dia punya dari segi sizing, dari segi dia punya material apa kita nak guna pakai. Dan barulah kita akan bangunkan dalam bentuk prototype seperti mana yang kita tengok dekat sini lah. Itu antara contoh-contoh dia. Okey, sudah dikatakan tadi apa yang kita akan lihat dan juga saksikan. Saya boleh katakan mereka yang belajar dalam bidang pembuatan perabot dan fashion ini sebagai innovator ataupun pereka cipta dan juga orang yang menginovasi kerana mereka menghasilkan rekaan. Jadi seperti tuan katakan tadi, kita nak saksikan apakah antara bentuk rekaan yang dihasilkan oleh para pelajar KKTM Rembau. Chu. Okey, saya rasa sangat bertuah pada pagi ini sebenarnya sebab saya dapat berdiri bersama dengan rekaan-rekaan yang dihasilkan oleh para pelajar daripada Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau ini. Jadi dua kami bawakan, saya perkenalkan terlebih dahulu di kiri juga kanan saya iaitu Sai, pelajar diploma reka bentuk fashion, dan juga Mustaqim di sebelah saya merupakan pelajar diploma program perabot. Selamat datang ke studio, selamat pagi Malaysia. Pertama kali datang kan. Selalunya kalau tak masuk studio sepa je kan, berhabur lah macam-macam lah kan. Okey, kita mulakan dengan saya terlebih dahulu. Mungkin saya boleh kongsikan apa yang sepanjang beberapa semester, beberapa tahun saya bersama dengan KKTM ini kan, apa yang saya dah belajar.
Okay, setakat ni saya dah belajar sejak saya masuk SEM 1 dan dua baju ni ialah saya punya final collection. Dan kami diberi tema negara atau culture diversity untuk buat kami punya baju. And inspire yang saya telah pilih ialah sebuah lukisan Jepun. Daripada lukisan ni, kenapa saya pilih lukisan tu? Sebab pada lukisan tu bagi saya dia menarik sebab dia ada tema macam dark, ada peperangan, pasal balas dendam. Dia adalah basically pasal fantasy. Pasal dia menceritakan lukisan tu, tak salah saya menceritakan pasal seorang wanita atau anak perempuan kepada samurai nak balas dendam untuk ayah dia. Jadi dalam lukisan tu macam perjalanan macam mana dia menjadi seorang macam princess, seorang puteri. Dia belajar sihir hitam untuk balas dendam untuk ayah dia. Jadi setiap baju saya buat tu ada penceritaan dia sendiri, ada parts by parts. Okey, kalau kita boleh nak close up sikit lah kan, baju ni kalau sekali lalu dan juga hasil-hasil yang dihasilkan oleh Sai ni, sekali lalu nampak macam, yelah dia ada elemen Jepun lah kan. Okey, kat sini macam dia ada color yang digunakan pun warna-warna yang gelap untuk, saya rasa untuk menunjukkan sifat dendam, sifat marah. Dendam. And then benda kejadian tu pula berlaku masa zaman-zaman peperangan. Jadi nak tunjukkan macam old school. Lebih clear sebenarnya belah kiri ni pun lagi cantik, ada pedang lagi kan. Kena gali Mustaqim sikit. Mustaqim kena ke tepi sikit. Ni pun yang belah kiri kami ni dia menceritakan tentang sejarah yang berada di Jepun jugalah kan. Ini lebih jelas lah kalau kita tengok yang belah kiri ni. Dia macam, nampak tak warna merah jambu ni? Okey, kita tinggalkan seketika desain-desain mereka daripada Sai. Kita bersama dengan Mustaqim pula. Ini pula hasil-hasil daripada pelajar diploma program perabot, dan Mustaqim sendiri merupakan pelajar akhir. Jadi ada banyak yang sudah dihasilkan. Ini antara mock-upnya, Mustaqim. Apa yang Mustaqim dah belajar setakat ni dekat KKTM ni? Okey, setakat ni saya belajar banyak perkara yang saya belajar. Okey, salah contohnya satu ni. Okey, ini merupakan konsep table yang berkonsepkan modern contemporary. So pada papan penghadapan ni terdapat sedikit ukiran geometri. Okey, so idea konsep ni iaitu RTA bermaksud ready to assemble. So kita boleh buka dan juga pasang semula. So selain pada kita buat ni, kita juga ada buat mock-up. So kita ada buat mock-up, kita ada juga buat craft-craft macam itulah. Mustaqim juga sudah melakar beberapa kejayaan melalui beberapa penganugerahan seperti yang anda sedang saksikan sekarang ini. Anugerah program terbaik iaitu diploma program perabot ya. Tahniah kita ucapkan. Mustaqim sendiri kenapa sebenarnya pilih program diploma ni? Okey, sebabnya saya rasa diploma ni, bentuk perabot ni banyak peluang, sebab saya tengok dekat luar tu market perabot ni tinggi. Sebab sekarang ni orang kat rumah kan nak perabot cantik-cantik, tapi harga murmur, mampu milik kan. Jadi kita menghasilkan lebih banyak tenaga kerja yang boleh mencurahkan idea untuk menghasilkan perabot-perabot yang orang kata trendy, yang terkini dan juga semasa. Jadi Mustaqim ni antara orang kata apprentice ni lah kan. Apa yang seronok belajar dekat KKTM sebagai salah seorang pelajar TVET kan? Orang kat luar kadang rasa macam apa ni, sama belajar diploma program perabot. Kalau dulu orang macam tak pernah terfikir kan. Macam Mustaqim sendiri, apa yang Mustaqim boleh kongsikan dengan rakan-rakan kat luar ataupun bapa kat luar sana supaya mereka sama-sama berminat untuk menceburi bidang perabot ni dalam TVET? Okey, pertama sekali bagi saya bidang ni sangat menyeronokkan sebabnya kita akan sketch idea untuk membuat satu perabot tu. Lepas tu kita akan convert to software. So kita akan buat benda tu secara actual seperti inilah. Susah tak? Untuk tu kita akan belajarlah. Tapi mula-mula struggle tak nak? Awal-awal tu memang struggle lah sikit. Ya. Sebab dia macam kalau cerita software ke apa semua tu, dia teknikal lah juga kan? Kira teknikal. Macam mana Mustaqim sendiri dengan pensyarah, dengan rakan-rakan, setakat ini komunikasi untuk belajar dan kelas semua macam okey tak? Semuanya okeylah. Lagi satu, pensyarah semua pun okey je. Akan ajar daripada step 1 sampai akhir.
Okey, itu pengalaman daripada Mustaqim lah. Kita berbalik kepada saya sendiri kan. Saya sekarang saya difahamkan tengah internship sekarang Ya, tengah internship. Okey. Apa antara kejayaan yang saya rasa saya dah berjaya capai sepanjang menjadi salah seorang pelajar daripada KKTM Rembau ni? Contohnya macam masa untuk final year collection kami, college kami sebenarnya anjurkan fashion show. Fashion show untuk kami Sen 5. Jadi dekat fashion show tu kami pamerkanlah baju-baju kami hasilkan satu kelas saya 20 orang. Lepas tu kami invite orang luar juga, kami invite ada judges. So daripada judges tu dia juga ambil markah dan nilai apa kita orang punya kategori terbaik. Dan saya dapat menang Gold Award dengan Best Collection. Wow, baju ni ke? Baju ni pamerkan hari ni? Baju saya. Wow, tapi memang cantik. Tadi sebenarnya sebelum saya masuk studio, saya nampak baju ni dekat luar. Lepas tu saya ingatkan ni daripada fashion designer lah. Rupanya yang menghasilkan baju ni adalah pelajar Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Jadi tahniah kita ucapkan. Said dan juga Mustaqim boleh menjadi pelopor dan juga idola kepada adik-adik di luar sana untuk gilap bakat mereka yang kadang-kadang selama ini terpendam. Rupanya boleh ada kemahiran mengukir, ada kemahiran untuk menghasilkan busana-busana yang begitu kreatif sekali. Kita lihat orang kata kebolehpasaran mereka juga tinggi sekarang ini. Jadi sekali lagi kita nak bersama dengan Ismail untuk barangkali perkongsian yang terakhir. Silakan Ismail. Shu mungkin tertarik dengan baju itu, tetapi lebih menarik kalau Shu mengenakan pakaian dan juga rekaan fashion itu. Lebih cantik mungkin, ya. Bukan hanya di mannequin semata-mata. Okey, Puan dan juga Tuan Raizul, ini ruang yang ringkas ya untuk kita menceritakan berkenaan tentang apakah adanya ruang dan juga peluang untuk menyertai TVET MARA dan juga pendidikan TVET MARA pada ketika ataupun tahun 2024 ini. InsyaAllah untuk tahun 2024 memang kami membuka ruang yang sangat luas lah. Maksudnya khususnya kepada Bumi Putra. MARA memang nak bantu Bumi Putra untuk menyambung pelajaran diploma ke peringkat diploma, khususnya dalam TVET lah. Sebab memandangkan kalau tengok dalam semasa dalam zaman sekarang ni memang TVET memang mendapat sambutan dan mendapat pujian dan memang usahawan-usahawan di luar sana memang menanti-nantikanlah graduan-graduan yang mempunyai kelulusan TVET khususnya. Jadi bagi saya jangan lepaskan peluanglah untuk menyambung pelajaran ke peringkat diploma di KKTM Rembau khususnya, di mana kami memang menawarkan program-program TVET, 5 program TVET yang ada di KKTM Rembau, walaupun jauh tapi dekat di hati sebenarnya, dan boleh mencerahkan masa depan semua. Jauh tak jauh, tapi kampung halaman saya di Rembau itu mungkin sejam lah kalau ikut highway. Mengapa KKTM Rembau perlu menjadi pilihan untuk para pelajar? Okey, baik. Untuk KKTM Rembau ni antara yang special lah. Kita katakan yang ada dekat Malaysia ni di bawah TVET MARA sebenarnya. Sebab kita antara salah satu program yang art and design. So special dia kita adalah art and design yang mana kita menekankan tentang design dan juga reka bentuk. Maknanya kita menekankan tentang hasil seni untuk pelajar-pelajar. Tak kisahlah daripada program-program 5 program ni untuk kita menghasilkan suatu projek seni yang boleh dikatakan setanding dengan apa yang dikehendaki dekat pasaran dah. So saya nak ambil peluang ni lah untuk mungkin kita nak mengajak semua belia-belia di luar sana supaya sama-sama untuk kita mohon program di KKTM Rembau supaya kita akan jadi salah seorang daripada pemain industri yang akan berjaya lah. Yang contoh katakan kalau macam bidang reka bentuk perabot, so mungkin akan jadi sebagai seorang designer. Sebab kita dah ada lah kita punya rekod-rekod sebelum ni yang dah sampai ke peringkat PhD untuk sambung pelajaran. So daripada diploma perabot dia akan sambung degree dan terus sambung kepada master dan mendapat tajaan daripada universiti itulah. Okey, alhamdulillah. So selain daripada itu mungkin dalam konteks untuk kita nakkan peluang dalam bersama dengan industri, sekarang ni kita memang sentiasa berganding bahu dengan persatuan-persatuan perabot. Ada kerjasama? Ada kerjasama. So contoh katakan baru beberapa hari lepas kita ada program
kita panggil seminar, mini seminar bersama dengan pelajar supaya kita nakkan pelajar ni supaya lebih berminat dalam program. So sebabkan kita tak nak diorang mungkin lepas habis daripada program tu dah lain dia punya simpang dia kan. So kita nakkan dia teguh dengan bersama dengan program kita. Ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Maksud dia mungkin kepada tahap profesional lah. So InsyaAllah. Pengambilannya pada Januari dan juga Julai. Julai Disember. Okey. Dapatkan maklumat lanjut di TVET Mara dan juga laman Sarawak ni untuk mendapatkan maklumat lanjut. Terima kasih Puan Wati dan juga Pak Cik Raizul kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak